Selamat sore, nama saya Joy Deng Cheng. Hari ini saya ingin membentangkan dengan salah satu pengalaman saya, yaitu lawatan ke pejabat tanah daerah Kulai. Program ini ada 38 orang belajar dari SBT 2133, Sesi 1, Undang-Undang Hak Tanah, bahasa Inggrisnya ialah Land Law, bersama 3 orang pesyarah penasihat, yaitu Dr. Aminah, Dr. Mayanti, dan Dr. Zafira. Semua orang telah menyertai lawatan ke pejabat tanah daerah Kulai pada tarikh 13 November 2024. Tujuan utama lawatan ini adalah untuk pembelajaran dan ia merupakan satu peluang yang amat berharga untuk kami mendalami topik yang dipelajari, selain memberi saya peluang untuk mengumpul pengalaman berharga. Pada tarikh ini, semua pelajar berkumpul di Central Point UTN pada pukul 1 petang untuk memastikan proses pendaftaran berjalan dengan lancar. Sebabnya ialah pengedaran makanan dan minuman boleh dapat dilakukan dengan cepat. Saya bersama beberapa rakan membantukan membahagikan makanan dengan cepat. Oleh kerana saya selesai makanan dengan lebih awal, saya turun membantukan mengira jumlah orang yang ada pergi lawatan ini. Setelah semua orang selesai makan, kami bersedia untuk menaiki bas. Selepas perjalanan kira-kira 15 minit, kami akhirnya tiba di bangunan pejabat kerajaan daerah dan pejabat tanah daerah Kulai sekitar pukul 2 petang. Setibanya kami di sana, hujan lebat-lebat mula turun. Meskipun cuaca agak lembus, pegawai-pegawai dari pejabat tanah daerah Kulai tetap menyambut kami dengan penuh mesra di pintu masuk. Sambutan mereka membuat kami rasa dihargai dan diterima dengan hangat. Kami kemudian diizinkan oleh pegawai ke dalam bangunan dan menaik tangga ke tingkat 1 untuk memulakan lawatan ini. Sebaik sahaja tiba di bilik gelakan pejabat daerah Kulai di tingkat 1, pegawai memberikan taklimat mengenalkan fungsi dan tugas unit pembangunan dan pelupusan. Kami diberitahu bahawa walau penjawatan mempunyai 66 orang dengan 62 orang yang sudah mengisikan jawatan. So, kami boleh terdapat 4 kekosongan, iaitu 1 orang pembantu tabir, 1 orang pegawai khidmat pelanggan N19 dan 2 orang pembantu awam H11. Selain itu, kami juga diberitahu bahawa jumlah luas keseluruhan daerah Kulai Jaya ialah 75375 hektar. Kami juga mempelajari proses permohonan tanah kerajaan, permohonan sambungan pajakan, serta permohonan lesen pertutukan sementara. Seterusnya, kami mendengar taklimat unit pendaftaran. Kami sudah dapat mempelajari mengenakan urus niaga yang mempunyai 4 bahagian, iaitu yang pertama ialah pintar milik, kedua ialah pajakan dan sewaan, yang ketiga ialah kandaan dan lian, yang terakhirnya ialah isma. Pegawai juga memberi kami bolang yang berkaitan dengan selanai semak perserahan surat cara bolang yang di kaunter. Di samping itu, pegawai-pegawai dari unit hasil, unit kuasa dan unit perundangan turun memberi taklimat mengenakan tugas dan fungsi masing-masing.
Selepas sesi talima, kami diberi peluang untuk bertanya soalan dalam sesi soal jawab. Para peserta aktif mengajukan soalan dan pegawai menjawab dengan sabar dan penuh perhatian. Selepas selesai semua taklimat dan sesi soal jawab, pegawai pejabat tanah Kulai memberikan ucapan ringkas. Selepas itu, kami mengadakan ucapan cara menyampaikan cendera hati sebagai tanda bahagia kepada pejabat tanah Kulai. Dan ada mengambil gambar. Selepas majlis tamat, pejabat tanah Kulai menyediakan makanan percuma untuk kami. Selepas makan, kami dibawa oleh pegawai untuk melawatkan ruang perimbakan di tingkat bawah yang mengimpakkan berbagai dokumen yang penting. Pegawai juga menerangkan bagaimana pejabat tanah Kulai menyimpan dan menguluskan dokumen berharga ini yang digunakan dalam pengurusan tanah dan urus niaga undang-undang. Kemudian, kami diberi masa untuk melawatkan kawasan lain di pejabat tanah Kulai secara bebas. Semua orang mengambil banyak gambar untuk kenangan. Akhirnya, kami semua bersama bergambar untuk lawatan ini. Setelah bergambar, kami bertolak pulang sekiranya pukul 5.40 lebih lah, menaik bas yang sama dengan bertolak. Walaupun lawatan ini sangat bermakna sebagai timbalan bendahari, saya juga mempunyai beberapa tugas kewangan tambahan yang perlu diselesaikan. Terutama selepas tamatnya lawatan ini, laporan yang kami serahkan melakumi kos cendera hati, dan oleh itu saya mengikutkan arahan bendahari untuk ke pejabat Yuji Fabu UTN di tingkat 1 bagi menyerahkan laporan pertama mengenakan kos cendera hati kepada Puan Rosma pada tarikh 18 November. Namun, pada tarikh 20 November, kami menyadari bahawa kos makanan yang belum dimasukkan dalam laporan ini. Oleh itu, kami perlu kembali ke pejabat Yuji Fabu UTM pada tarikh 21 November. Hal ini untuk menyerahkan laporan kedua mengenakan kos makanan. Walaupun tugasan utama saya adalah berkaitan kewangan dan penyelarasan, saya sangat menghargai peranan saya dalam memastikan semua orang berkumpul tepat pada masanya, membahagi makanan dan air, serta memastikan kelancaran aktiviti ini. Saya belajar dengan cabaran dalam tugas penyelarasan dan pentingnya kerjasama dalam pasukan. Selain itu, lawatan ini memberikan saya pemahaman yang lebih dalam dengan pejabat tanah daerah Kulai dan fungsi unit-unit yang berkaitan, terutamanya dalam bidang pendaftaran tanah, cukai, penguatkuasa undang-undang, dan perundangan. Ini adalah pengalaman belajar yang sangat berharga. Terima kasih.